Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Terima kasih kembali semula ke cerita-cerita Abang. Moga-moga cerita yang Abang sampaikan menjadi iktibar kepada kita semua. Dan Abang tak nak melalut panjang-panjang. Hari ini adalah sambungan daripada cerita Cik Yam 2 hari yang lepas tentang satu hospital dekat negeri Selangor. Tapi Abang minta maaf sangat-sangat, Abang tak dapat nak beritahu. Tapi selepas cerita Cik Yam, disambung pula dengan satu cerita namanya disampaikan oleh seorang budak, bukanlah budak perempuan tapi ibu tunggal lah, namanya Dayang. Dan waktu Abang dapat cerita tu kan, waktu call tu Abang rasa macam sedih sangat. Cerita ni antara hantu ataupun realiti ataupun imajinasi. Nanti korang dengarkan cerita dia. Ataupun permainan minda lah. Itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga disampaikan oleh seorang budak lelaki, bukan nama sebenar, namanya Iskandar. Berlaku pada tahun 2008 ke 2009 dekat satu kampung dekat Keluang, Johor. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video Abang. InsyaAllah Abang akan ceritakan. Cerita yang pertama adalah disampaikan oleh Cik Yam, sambungan daripada cerita 2 hari lepas dekat satu hospital di negeri Selangor. Tapi waktu 2 hari lepas adalah cerita tentang dia jadi security dekat level bukan ward kecemasan, ward ICU. Tapi kali ni dia jadi security dekat level 6 kalau tak silap Abang lah, iaitu level 6. Kalau tak silap Abang level apa, dia bukan level ICU, tapi satu ward perempuan kalau tak silap Abang, ward perempuan, ward pembedahan macam tu. Jadi ceritanya pada tahun 2010 lebih kurang macam tu. Waktu dia tengah jaga-jaga, memang Cik Yam ni jaganya waktu malam, dia bukan waktu siang, dia memang dia jaga waktu malam. Sebab dia kata dia tak nak jaga waktu siang, sebab waktu siang dia duduk rehat kat rumah, malam dia boleh jaga sebab dia nak lupakan kenangan-kenangan. Bukan nak lupakan lah, tapi suami dia baru meninggalkan, dia baru kehilangan suami. Jadi sebab itu dia suka jaga malam. Okey, tu memalut sikit, nak bagi flashback yang lepas-lepas kan. Okey, satu hari tu lebih kurang pukul 8 malam lah, dia tengah-tengah jaga tu, ada 2 orang yang berjaga waktu tu. Dia dapat telefon daripada kakak dia. Cik Yam ni dapat telefon daripada kakak Cik Yam. Kakak dia beritahu ada seorang kawan kampung diorang masuk dekat hospital tempat Cik Yam jaga. Lepas tu pula kawan tu adalah seorang ustazah. Dan kawan tu baru lepas buat operation perut, ada ketumbuhan dalam perut. Tapi bila Cik Yam dengar, Cik Yam tahulah sebenarnya perempuan yang dimaksudkan memang betul-betul ada dekat ward 6. Sebab ward 6 memang dikhaskan untuk orang yang baru lepas operate. Jadi Cik Yam kata, tak ada masalah kakak, nanti saya carikan siapa perempuan tu. Sebab mengikut kata kakak Cik Yam, perempuan ni adalah kawan lama dia orang masa kecil-kecil, kawan kampung. Jadi bila dapat telefon macam tu, Cik Yam pun pergilah masuk dekat dalam ward. Sebab dia security kawasan tu kan, jadi dia boleh senang-senang masuk. Bila dia masuk, dia carilah orang yang dikatakan oleh kakak dia ni. Cari, akhirnya jumpa dekat katil 15. Jadi dia orang pun berkenal-kenalan lah semua. Kau kenal aku ke tidak, aku kenal kau, macam mana dengan perut, dah kena potong ke tidak, macam tu lah, berborak-borak. Tapi bila dah makin lama berborak tu, makin mesra jadinya. Makin mesra, makin teringatlah cerita-cerita lama masa kecil-kecil. Jadi benda ni boleh mengurangkan kesakitan yang disebabkan oleh operation makcik tu kan. Okey, jadi selepas tu habislah, dia pun dah keluar. Tak lama lepas tu, mengikut kata Cik Yam, lebih kurang pukul 12 macam tu, tiba-tiba daripada tangga kecemasan datang seorang lelaki berbaju Melayu dan berkain pelekat. Kain pelekatnya belang-belang hijau putih, masuk dekat dalam ward 6. Patutnya pada waktu tu pengunjung atau pelawat memang tak dibenarkan masuk. Tapi tak macam mana, Cik Yam rasa macam entahlah dia nak masuk, biarlah, mungkin dia nak tengok keluarga di dalam tu. Entahlah, Cik Yam kata waktu tu dia rasa macam tak tahan orang tu daripada masuk.
Bila dia biarkan orang tu masuk, tapi orang tu masuk tak lama, lebih kurang 10 minit lepas tu orang tu keluar balik. Lepas tu Cik Yam pun tahanlah dia. Dia kata, "Cik ni daripada mana?" Dia kata, "Saya tengok isteri saya." "Oh, katil mana?" Dia kata, "Katil 15." "Oh, katil 15. Katil 15 tu kawan sekolah saya. Jadi cik ni adalah siapa?" Dia kata, "Saya adalah suaminya saja nak tengok melawat." Dia kata. Lepas tu orang tu pun berlalu pergi, turun melalui tangga kecemasan dan hilang dalam kegelapan. Jadi okeylah, tak ada masalah. Jadi besok paginya Cik Yam ni pergilah Cik Yam ni duduk, bukan besok pagi, besok petangnya kan. Besok petang, maaf abang tersilap sikit. Jadi besok petangnya, waktu hari kedua tu bertugas, kakak Cik Yam datang bersama dengan rombongan marhaban, rombongan mengaji. Lepas tu kakak Cik Yam ni tegurlah Cik Yam, kata, "Kau dah tengok tak kawan kita yang ustazah tu, waktu zaman kecil kita tu?" Tu Cik Yam kata, "Dah tengok dah, keadaan dia okey." Lepas tu malam semalam suami dia datang melawat. Nganga kakak dia, "Suami dia? Kau biar betul Yam." Dia kata, "Suami dia dah lama kok meninggal." "Oh ya ke kak? Saya salah dengar kot." Dia kata, "Okey, tak apalah." Jadi kakak Cik Yam dengan rombongan marhaban tadi pergilah masuk dekat dalam melawat lah. Jadi si kakak Cik Yam ni teruslah beritahu dengan yang si pesakit ni tadi. Dia cakap, "Kau tahu Cik Yam cakap ada lelaki datang melawat kau dan dia mengaku sebagai suami kau," kata. Terkejut pesakit tu. Ustazah tu punya terkejut. "Takkan lekat," dia kata, "suami saya dah meninggal lama kot. Takkan datang melawat pula. Macam dia tahu saya dekat katil 15?" Dia kata, "Okey, tak apalah." Jadi cerita tu tamat kat situ. Jadi kakak Cik Yam beritahu Cik Yam, "Mungkin kau ni mengigau agaknya. Mengigau malam tu dah jaga-jaga malam. Jadi security malam mengigau. Lepas tu mulalah kau mengerepek-repek." Dia kata. Tu Cik Yam pun diam je lah. Buat tak tahu je lah. Jadi selang 2 hari lepas tu, ustazah ni yang kena operate tadi tu, dia pun keluarlah. Check out, maksudnya dah potong nama, check out lah, dah potong nama kan, dah potong nama, dia pun baliklah rumah. Jadi bila pagi keesokan harinya, Cik Yam pun pergilah dekat rumah kawan dia yang keluar pada hospital tadi, saja-sajalah nak melawat. Okeylah, borak-borak. Jadi siang si ustazah tadi ni yang kena belah perut tu tanya dengan Cik Yam, "Betul ke awak nampak suami saya?" Dia kata, "Entahlah." Dia kata dia melawat katil 15. Lepas tu dia kata dia suami kepada ustazah. Cik Yam pun tak tahulah betul ke tidak. Cepat-cepat ustazah tu ambil gambar-gambar lama. Ada satu gambar yang memang sangat jelas. Lepas tu dia tunjuk, "Ini ke orang yang datang pada malam tu tengok-tengok saya dekat katil 15. Cik Yam tenganga waktu tu. Ni lah orangnya, kata. Sah, suami saya lah sebenarnya ni. Dia dah meninggal 2 tahun lepas akibat jatuh waktu betul-betulkan bumbung. Jadi waktu dia betul-betulkan bumbung dekat rumah ni lah, dia kata dia kena serangan jantung, lepas tu dia jatuh. Itu ada kegaran otak, kegaran apalah. Akhirnya suami dia meninggal. Jadi disebabkan tu, dia orang semua rasa macam itu roh ke apa benda. Jadi dia orang semua anggap sebagai satu rezeki je lah. Itu adalah cerita yang pertama dengan Cik Yam tentang Wat 6. Ini adalah cerita kedua Cik Yam tentang Wat ke-6 juga. Cerita dia macam ni. Satu malam tu Cik Yam cerita, di tengah-tengah jaga tu ada seorang perempuan menjerit-jerit. Lepas habis operate perut juga, menjerit-jerit. Jadi Cik Yam ni sebagai security cepat-cepatlah masuk dekat dalam ward nak tengok apa yang berlaku. Dia tengok ada seorang perempuan tu pegang perut, sakit macam tu. Tolong ya Allah. Dia kata, sakit perut aku ni, sakitnya. Cik Yam dah tak boleh nak buat apa. Panggil doktor pun tak boleh buat apa. Nurse suntik ubat penenang pun tak jalan, tidaklah begitu tenang. Memang lagi teruk lagu menghuanta-hunta perempuan tu. Makcik tu lah, abang rasa macam makcik kan. Menghuanta-hunta makcik tu. Jadi tak boleh nak buat macam mana. Waktu tu lebih kurang awal malam. Kalau abang tercakap lewat malam, maaf awal malam, lebih kurang pukul 8 masa tu, mula lepas operate, orang menjerit-jerit. Jadi Cik Yam pun tak tahu nak cakap apa. Cik Yam pun keluarlah daripada ward, duduklah dekat tempat meja security. Jadi makcik yang menjerit-jerit tadi pun diuruskanlah dengan pihak hospital, nurse-nurse tu semua. Tapi selang beberapa minit, ada sekumpulan manusia, keluarga kepada perempuan tu datang.
keluarga perempuan tu dia minta izin Cik Yam untuk tengok mak dia ke adik-beradik, dia punya ahli keluarga dia lah, mak adik-beradik lah, melalut-lalut mak lah, melada pukul 12.30, abang ni kadang-kadang melalut sikit. Jadi Cik Yam kata, okey silalah masuk, tapi dia dalam keadaan menjerit-jerit. Lepas tu keluarga dia kata, memang betul dia dalam keadaan kesakitan sekarang sebab dekat perutnya ada benda yang menginjak. Kalau tak percaya, ini ada budak, rupanya budak tu boleh nampak apa yang ada dekat situ. Ada yang menyebabkan perempuan tu menjerit-jerit. Jadi masuklah sekumpulan keluarga tu dekat dalam ward 6. Tak lama lepas tu diorang pun keluar daripada ward 6. Beberapa orang lah keluar, termasuk budak kecil itu. Jadi Cik Yam tanya dengan budak kecil itu, dia kata, yang kat dalam tu sakit siapa? Dia kata, mak yang sakit. Oh, tapi kenapa mak menjerit-jerit? Entahlah cik, dia kata, saya nampak dekat perut mak ada 6 benda hitam melompat-lompat. Dia kata benda hitam tu tak besar sangat macam budak kecil, tapi melompat-lompat dekat atas perut mak saya. Saya takut, sebab tu saya keluar. Lepas tu Cik Yam tanya, ayah mana? Ayah tu ada uruskan dengan pihak ward. Ayah nak bawa mak pergi ke bawah ke level 1 sebab ayah nak buang benda-benda yang ada menghinjak-hinjak dekat perut mak tu. Jadi Cik Yam pun tengoklah apa yang berlaku. Selang beberapa minit, akhirnya pihak hospital setuju untuk bawa makcik tu, kakak tu, atas permintaan suami dia untuk pergi ke tingkat 1 sebab kononnya nak buangkan apa yang menghenjak-henjak dekat perut kakak tu. Jadi Cik Yam pun tengoklah, kata tu dikeluarkan bersama-sama dengan pesakit, masukkan dalam lift. Lepas tu diorang pergi level 1. Lepas tu sempat juga Cik Yam tanya, kenapa nak pergi level 1? Rupanya dekat level 1 adalah level untuk operation, operate. Kat situlah katanya benda-benda hitam tu tepikan untuk mijak-mijak perut kakak tu. Jadi suami dia datang untuk buangkan apa yang ada dekat perut-perut tu. Jadi nak jadi cerita lah kan, memang dah takdir Allah Ta'ala ceritanya macam tu. Bila pesakit tu, kakak tu dibawa, kakak ke makcik lebih kurang lah, kakak tu dibawa ke tingkat 1. Lepas tu Cik Yam pun roger-roger lah dengan kawan dia dekat tingkat 1 pakai walkie-talkie kan. Jadi tengoklah upacara tu. Jadi suami dia pun bacalah apa-apa dekat perut bini dia. Lepas tu dia macam genggam dekat perut bini dia, lepas tu dia lempar. Tapi yang peliknya, bila dia lempar tu, benda yang dia lempar tu seolah-olah jatuh ke tingkat ground floor dekat bumbung kawasan kecemasan. Macam itulah dekat kawasan bawah tu. Jadi setiap kali suami dia lempar, bunyi yang kat bawah kerempang macam tu. 6 kali bunyi kerempang macam tu sampai kat bawah. Orang bawah semua macam terkejut. Oh, apa hal ni, batu jatuh ke apa? Macam itulah. Kakak-kakak security, makcik-makcik security kat bawah kecoh. Seolah-olah suami dia cempak batu banyak-banyak. Sebenarnya suami dia kata dia cempak jin tu yang mengenjak-enjak atas perut isteri dia. Tapi nak jadi cerita kan, memang dah takdir Allah Ta'ala. Alhamdulillah, baik. Bini dia tak jerit-jerit lagi lah. Dan bini dia terus bawa ke dalam ward 6 untuk dipantau. Dan selepas tu, kata Cik Yam, memang tak ada lagi lah jerit-jerit daripada bini dia. Jadi itu adalah 2 kisah tentang ward 6, satu hospital di Selangor. Abang tak boleh nak beritahu nama hospital sebab hospital ni sangatlah terkenal. Jadi pengajarannya adalah dekat hospital memang seram. Okey, itu pengajaran dia. Paling senang sekali. Okey, cerita yang pertama dah tamat tentang pengalaman Cik Yam. Jadi kalau ada lepas ni abang calling-calling dengan Cik Yam, abang akan sambung tentang kisah hospital di negeri Selangor. Tapi abang tak boleh nak beritahu nama hospital. Tapi kisah yang kedua ni memang tak kurang bestnya, sebabnya abang rasa sedih bila dapat kisah ni. Disampaikan oleh seorang budak perempuan, bukan nama sebenar, namanya Dayang. Dia diceraikan oleh suami dia pada tahun 2010. Tapi kesan daripada penceraian tu sangat sedih. Ceritanya awal-awal diorang ni hidup rukun tetangga kan. Rukun tetangga macam tu kan. Jadi rukun damai, bukan rukun tetangga. Rukun tetangga tu yang jaga malam. Rukun damai. Sorry, Allah Akbar. Sorry. Rukun damai ni
Jadi dia ni ikut hidup rukun damai. Awal-awalnya maaf Dayang abang tergelak. Abang tersalah bahasa. Okey, hidup rukun damai. Tapi nak jadi cerita lah, kusangka panas hingga ke petang, hingga rupanya hujan di tengah hari. Suami dia telah terpikat dengan perempuan lain dan suami dia mohon untuk kahwin dua. Tapi Dayang tak seronok untuk hidup bermadu. Dia kata dia kasih sayang dia hanya untuk suami dia, tapi kalau suami dia dah berpindah kasih sayang tu, dia mohon tarik diri. Cuma dia harap satu je lah, dia nak bela anak-anak dia yang 2 orang tu yang masih sekolah rendah. Jadi suami dia kata berat hatilah, dia orang pun berpisah secara baik. Dan rumah yang diduduki oleh Dayang pada waktu tu 2010 tu, oh lupa abang nak cerita, kisah ni berlaku dekat Kuantan, Pahang tau. Kuantan, Pahang. Jadi waktu tu bila dia dah bercerai, Dayang terpaksa keluar rumah dengan anak-anak dia dengan sebabnya suami dia nak duduk dengan isteri muda lah dekat rumah tu. Jadi Dayang ni mengalah lah kan, seorang perempuan yang tabah bagi abang. Waktu dia cerita tu pun dia dah okey, tapi dengar pada suara pun abang tahu, abang faham perasaan Dayang. Macam abang pula kena cerai. Bukan, maksudnya abang faham situasi tu sebab banyak tengok drama. Jadi abang tahulah memang sedih kan. Bila dah keluar pada rumah tu, Dayang ni waktu tu memang suri rumah. Jadi dia adalah sedikit duit dibekalkan oleh suami dia ni. Dia pun cari-carilah rumah kosong. Pada waktu tu dia kata bukan macam sekarang kita boleh cari gunakan internet tu kan. Tapi waktu tu memang internet ada tapi limited lah. Handset masih lagi pakai BBM, handset biasa. Jadi nak cari rumah kosong tu dia cari menggunakan papan kenyataan yang ada dekat Petrodas. Jadi dekat situ dia jumpa dengan satu rumah. Dia nak pindahlah dekat rumah tu, dan bila dia call tuan rumah cakap memang boleh masuk segera sebab dalam tu ada perabot semua. Tapi yang lebih bagusnya lagi sekali, tuan rumah tu bagi sewa yang sangat murah. Rumah teres 1 tingkat 3 bilik dia bagi sewa 100 setengah. Dia bagi sewa 100 setengah. Mula-mula Dayang macam pelik, kenapa dia bagi sewa 100 setengah. Jadi Dayang waktu nak masuk rumah tu, selang seharinya Dayang tanyalah dengan tuan rumah tu kenapa boleh rumah murah sangat. Jadi tuan rumah tu cakap rumah tu sebenarnya pernah berlaku satu kes kematian, iaitu ada seorang perempuan mati bersalin, tapi bersalinnya tak lepas, anaknya tersekat. Jadi bukanlah hantu, dia kata suami dia pergi bertugas outstation dan bini dia meninggal sorang-sorang dekat dalam rumah. Rumah tu rumah setingkat lah kan, tapi rumah tu berdepan dengan jalan besar. Abang dah bagi clue orang-orang Kuantan. Jadi kata dia, Dayang kata okey, tak ada masalah sebab dia tak ada pilihan. Dia tak ada pilihan, dia terpaksa pergi dekat rumah tu, sewa rumah tu, sebab itulah rumah yang sewa murah. Dia dah tak rasa takut pada waktu tu. Dia lebih kepada perasaan sedih sangat waktu tu. Sedih sebabnya ditinggal suami kan. Ditinggal suami memang banyaklah orang trauma disebabkan perceraian kan. Jadi bila dia pindah masuk rumah tu, dia kata memang rumah tu nampak suram, tapi lebih suram hati dia. Hati dia ni lebih suram daripada rumah tu. Jadi dia tak rasa takut sangat. Cuma memang boleh rasa ada benda yang lain dalam rumah tu. Anak-anak pun rasa macam tak kena juga. Anak-anak pun ada, bila budak-budak kan dia boleh rasa lah benda Allah ni. Jadi malam pertama, ceritanya bermula macam ni. Bila malam pertama dia tidur dekat rumah tu, dah siap semayangkan semua, dia dengar macam ada orang berbisik kat telinga dia. Bisiknya macam ni, ikut aku, ikut aku, ikut aku. Macam tu. Bunyi suara perempuan. Dia mula-mula Dayang fikir macam, aku ni gila ke? Murung sangat sampai aku dah macam nak gila dah. Itulah mula-mula yang difikir oleh Dayang. Tapi Dayang kata takkanlah aku nak gila. Aku memang sedih tapi masih ada iman. Tak adalah teruk sangat, dia kata. Teruk tapi masih boleh kontrol lagi. Tak apalah, dia pun sambung tidur. Tapi sepanjang tidur tu, terngiang-ngiang kat telinga dia, ikut aku macam tu. Sampailah esok pagi dia bangun sembahyang subuh, masih lagi dengar-dengar macam tu. Jadi esok pagi ni dia tak ada buat aktiviti apa-apa sebab waktu tu dia belum dapat kerja lagi dan akhirnya dia kerja dekat kedai makan. Anak saja nak cerita lah kan. Jadi waktu dia tak dapat kerja, dia duduklah kat rumah tu. Dia tengoklah dekat rumah tu. Dia pun try lah mesej dengan tuan rumah kat mana kedudukan
orang tu meninggal pada waktu tu. Tapi ikut kata tuan rumah, yang dia meninggal tu dekat kawasan dapur. Tapi memang dah tak ada kesan apalah. Memang lantai dapur pun dia orang dah tukar. Dah tak ada kesan-kesan mayat yang duduk kat situ meninggal kan, tak ada kesan-kesan. Jadi cepat-cepatlah Dayang pergi ke dapur. Dia tengoklah nak pastikan betul ke ada kesan-kesan. Sebab dia kata bunyi suara tu dia pun tak pasti sama ada suara tu adalah suara hantu yang ada dalam rumah tu ataupun suara di perasaan dia yang dah depres, perasaan dia yang dah terganggu. Dia pun tak pasti. Tak apalah, hari tu berjalan macam biasa. Gangguan pertama, itulah dia. Gangguan kedua, malam tu dia tidur, tengah-tengah dia tidur, perasan dia nampak macam ada orang berlari dekat dalam rumah, orang perempuan. Waktu tu dia tengah-tengah tidur, tiba-tiba dia terjaga. Dia nampak macam ada orang berlari dan orang tu pergi ke pintu hadapan. Jadi untuk menyedapkan hati, Dayang pun pergilah bangun, tengoklah dekat pintu depan kok ada siapa-siapa ke pula. Takutlah kalau ada pencuri dia kan, sebab rumah tu katanya memang dah lama kosong selepas kejadian tu. Tapi dia lebih pada kata jangan-jangan roh kot ataupun jin kot yang nak ambil kesempatan. Jadi dia pun pergilah bangun, tengok kat depan, memang tak ada siapa-siapa. Dia kata, oh peliklah rumah ni. Dia kata, jadi malam tu dia kata macam perlu tak dia pindah? Dia perlu tak dia pindah rumah daripada sini? Jadi dia rasa macam lebih baiklah dia pindah. Sebab dia kata dia di dalam keadaan stres kan, depres. Suami dia tinggalkan dia. Lepas tu ada gangguan-gangguan macam tu pula dengan tak ada kerja lagi. Jadi dia takut gangguan-gangguan ni akan membuatkan dia semakin depres, semakin stres. Jadi dia kata lebih baik dia pindah lah, dia cari rumah lain lah. Jadi dia sempat kontak kawan dia dan tak lama tu kawan dia selang saya esoknya lah lupa nak cakap. Esoknya dia sempatlah kontak kawan dia. Lepas tu kawan dia kata ada satu rumah kosong, rumah flat. Rumah tu memang tak ada bekas-bekas pembunuhan. Jadi pembunuhan lah, bukan bekas kematian. Jadi memang clear je. Jadi dia rasa okay, bagi dia satu hari dia tidur lagi kat rumah tu sebab dia nak kemas-kemas barang. Besok ni dia nak cabut lah, pindah rumah baru. Dia kata rumah ni sangat mengganggu. Jadi malam ketiga ni adalah malam yang ekstrim, yang dia kena ganggu dan selepas tu dia pindah rumah. Dia pun sempatlah beritahu dengan tuan rumah, dia tak nak duduk dekat rumah tu lagi sebabnya dia kata ada gangguan kan, ada gangguan yang tak kena dan sebab dia pun ada gangguan jiwa sekarang. Waktu tu dia tengah stres. Tuan rumah faham dan tuan rumah kata tak apalah, kalau nak keluar dia akan bagi duit deposit lah kan. Tapi malam tu, malam ketiga, dia tengah tidur sedap-sedap, dia melena, tiba-tiba dia mimpi tau. Dia mimpi seolah-olah ada seorang perempuan datang. Perempuan tu ajak dia, pimpin tangan dia. Lepas tu dia bangun, dia seolah-olah dia bangun. Ini dalam mimpi tau. Dia dalam mimpi tu dia bangun, lepas tu dia pergi ke pintu depan. Lepas tu perempuan tu bukakan pintu depan. Lepas tu dia orang keluar daripada rumah. Lepas keluar pada rumah, betul-betul perempuan tu ajak Dayang berdiri dekat tengah jalan. Pelik kan? Jadi bila berdiri kat tengah jalan, waktu tu memang dalam mimpi. Kata Dayang memang dalam mimpi. Rupanya sepanjang malam tu, yang start daripada dia bangun tu, dia ikut perempuan tu, dia bukan mimpi, dia betul-betul berjalan. Mujurlah malam tu kereta tak banyak. Dia sedar-sedar tengok-tengok dia tengah jalan. Bisik baik tak ada lori yang lenyek dia. Kalau tidak ada almarhum dia cakap. Cepat-cepat bila dia sedar tu, dia terus masuk, dia masuk rumah, berlari dengan tak pakai kasut, kaki ayam ni kan. Masuk dalam rumah, terus kunci, terus duduk termenung. Lah, dia pelik. Macam mana dia boleh ikut Dia kata siapa perempuan ni, kenapa dia mati macam ni? Okey, malam tu juga dia mesej dengan tuan rumah. Sebenarnya apa yang berlaku? Apa yang berlaku dekat rumah ni? Tapi tuan rumah esok paginya baru reply. Rupanya rumah tu bukanlah perempuan tu mati bersalin, suami dia pergi outstation. Tapi dia tak ada suami. Perempuan yang meninggal tu, yang mati bersalin tu, tak ada suami. Dan boleh dikatakan mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan lah. Tak ada suami, mengandung tanpa suami. Lepas tu duduk rumah tu, tiba-tiba cuba melahirkan anak dan anak tak lepas tu meninggal. Itulah cerita sebenar. Bukanlah suami dia pergi outstation. Jadi mengikut kata Dayang, mungkin ada jin ataupun ada makhluk lain yang ambil kesempatan
kesempatan kepada Dayang dalam keadaan sedih dan nak bawa dia pun sama-sama sedih. Ada hantu tu pun sedih, Dayang pun sedih, sama-samalah kita ke alam baka, dia kata. Tapi baiklah kata Dayang, itulah pengalaman pelik. Dan lepas tu dia terus pindah dan tak ada lagi pengalaman. Dan dia ceritakan dekat kawan dia tentang pengalaman dia ni. Dan sekarang anak-anak dia dah besar, dah dewasa semua, dan dia anak-anak pun tahu tentang cerita mak dia ni. Dan Dayang tidak lagi berkahwin, masih lagi ibu tunggal, dan dia ceritakan ke abang itulah pengalaman dia. Pengajaran dia adalah, dia kata siapa-siapa yang ibu tunggal, yang kehilangan suami, tabahlah, dia kata, banyak dekatkan diri pada Allah Ta'ala, minta tolong pada Allah Ta'ala. Memang kadang-kadang rezeki tu sempit, dia kata rezeki tu susah dapat dan kita akan dapat gangguan-gangguan macam tu, tapi bertawakallah kepada Allah Ta'ala. Pada orang yang kawan-kawan penonton abang yang bukan Islam, bertawakallah kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati, merahmati kita semua. Cerita yang ketiga ni disampaikan oleh seorang budak lelaki namanya Iskandar, pun bukan nama sebenar, dia tak kasih beritahu nama sebenar. Berlaku di antara 2008 hingga 2009 dekat satu kampung dekat Keluang, Johor. Jadi kalau korang dengar cerita ni, orang-orang Keluang, nanti bolehlah komen-komen dekat bawah, cakap bang, saya lah orangnya yang ada di tempat kejadian. Ceritanya macam ni. Pada satu petang ke satu malam macam tu, si Iskandar ni melepaklah dengan kawan-kawan dia dekat satu hujung jalan yang dekat dengan kedai makan, dia kata. Jadi dia lepak-lepak lah, tiba-tiba datanglah satu motor tu kawan dia juga. Kawan dia cakap, weh, dia kata, pakcik aku baru meninggal, boleh tak korang teman aku pergi kampung sebelah, dia kata. Pakcik aku kat kampung sebelah buat meriah-meriahkan rumah sebab meninggal malam kan. Dan tu bila Iskandar dengar, dengan kawan-kawan lain dengar, okey tak apa, jomlah kita ramai-ramai lah berangkat ke rumah orang meninggal, bagi meriahkan rumah orang meninggal tu, tak naklah sunyi sangat. Jadi diorang pun startlah motor, diorang pun pergilah dekat rumah orang meninggal tu. Memang tak jauh, jalannya lebih kurang 5-6 minit lah daripada tempat kampung dia tu, kampung sebelah. Jadi bila sampai dekat rumah yang orang meninggal tu, jenazah rupanya baru sampai. Waktu tu baru pukul 11.30 malam, jenazah sampai pukul 11 malam. Jadi tak lama lah kan. Jadi diorang pun lepaklah dekat tepi rumah. Dengan kata lain, rumah tu diperbuat daripada kayu. Jadi kat atas rumah tu penuh lah dengan orang baca-baca Yasin. Diorang tak tengok jenazah, diorang cuma lepak-lepak bagi memeriahkan suasana je lah kan. Jadi waktu yang peliknya, dia kata, rumah kampung biasalah, memang ada bela itik, ada bela ayam. Tapi yang peliknya, waktu pukul 11, pukul 12 malam waktu tu, orang masih lagi ramai dekat atas rumah, tiba-tiba ayam berkokok. Diorang mula-mula pelik, kenapa ayam ni berkokok? Belum pagi lagi, tapi ayam berkokok. Lepas tu disahut lagi dengan ayam berkokok, lepas tu sahut lagi ayam berkokok, sampai diorang kata macam, Iskandar kata macam seram pula cerita ni. Dia kata seram pula suasana ni. Tapi yang lebih seramnya lagi, tiba-tiba diorang dengar dekat atas rumah orang daripada duduk bangun tau. Dan tengah-tengah duduk, tiba-tiba orang baca Yasin. Tiba-tiba bunyi Yasin tu hilang. Lepas tu dengar orang macam seolah-olah orang semua bangun. Jadi Iskandar dengan kawan-kawan dia tu menjengah-jengah lah dekat atas, apa yang berlaku. Jadi diorang nampak semua orang yang ada dalam rumah tu bangun. Diorang pun jengah-jengah lah juga dekat pintu. Apa hal? Tiba-tiba dia nampak seorang pakcik turun. Tanya pakcik, apa hal pakcik? Pakcik tu beritahu apa? Ada kucing hitam melangkah jenazah. Jadi semua orang macam terkejut, ready sama ada nak lari ataupun nak buat apa-apa yang patut. Kalaulah tiba-tiba jenazah tu bangun. Jenazah tu meninggal sebab serangan jantung. Sampai daripada hospital lambat sebab buat postmortem. Jadi bila dah macam tu, yang si Iskandar ni pun jengah-jengah lah kan, nak tengok lah betul ke jenazah tu bangun. Tapi apa yang Iskandar nampak ialah ada seorang orang ahli keluarga dia juga, kira alim juga, duduk sebelah jenazah dan bacakan bacaan-bacaan tertentu dekat jenazah. Dan akhirnya semua orang duduk balik dan jenazah tu tak bangun. Mesti ada yang mengharap jenazah tu bangun kan? Tak, jenazah tak bangun. Tapi ada cerita sebaliknya lepas ni. Jadi selepas tu okeylah,
Tak adalah jenazah tu tak bangun dan diorang pun stay sampai esok pagi. Esok paginya pun ada majlis pengkebumian. Lepas habis pengkebumian, diorang pun semua balik rumah. Sebabnya cuti Sabtu Ahad macam tu kalau lebih kurang. Jadi bila balik rumah tu, dungdang-dungdang, dipendekkan cerita, malam tu ada kenduri. Biasalah anak-anak remaja kampung pula tu, memang kalau ada kenduri, baik kenduri arwah ke kenduri doa selamat ke, memang anak-anak remaja akan datang bagi memeriahkan majlis, memeriahkan rumah tuan rumah. Jadi malam tu diorang pun ramai-ramai lah pergi majlis kenduri doa selamat lah, kenduri arwah yang dibuat oleh keluarga si mati tadi. Jadi selepas habis-habis kenduri, baca-baca Yasin, doa selamat semuanya, diorang pun bertolak balik. Tapi bila bertolak balik tu, yang si Iskandar ni bertolak lambat sikit tau berbanding kawan-kawan dia lain. Sebab dia berborak-borak dengan anak-anak buah dia, tuan rumah tu, anak-anak tuan rumah, anak-anak buah tuan rumah. Jadi dia Iskandar ni dengan kawan dia, letak nama Razi lah. Iskandar dengan Razi ni balik lambat lah kan. Balik lambat bertolak daripada rumah almarhum tu lambat. Seram pula abang kau hajar, dia kena lagi. Time-time ni lah dia nak kacau. Dengar tak? Hari tu dengar kau hajar. Okey, sambung Jadi, diorang pun bertolak lah lambat sikit, lebih kurang pukul 11 malam. Nak balik rumah diorang yang terletak dekat kampung sebelah. Tengah-tengah lah diorang tu berjalan balik, tiba-tiba diorang terbau satu bau yang sangat wangi. Dan wangi tu tak lama bertukar menjadi sangat busuk. Sampaikan diorang tak boleh bernafas ikut mulut. Sebab bila bernafas ikut mulut, kata Iskandar, sure lepas tu muntah. Jadi, kalau mengikut video-video abang sebelum ni, cerita-cerita abang dapat, kalau tiba-tiba bau macam tu adalah petanda benda tu hadir. Memang betul lah. Waktu diorang tengah naik motor, nampak daripada jauh sweet white candy, gula-gula, sudahlah, gula-gula, nampak gula-gula duk berdiri. Jadi diorang dia terpaksa merempit lintas depan gula-gula tu. Yang kawan dia nama Razi tu dekat belakang mengempit ke depan. Sampaikan ikut kata Iskandar, kat belakang tu boleh muat lagi 2 orang. Punyalah mengempit ke depan, merapat dada betul. Memang takut kan. Jadi dia kata, sip baik benda tu tak kejar. Tak tahulah sama ada benda tu ada kaitan ke tidak dengan orang yang meninggal tu. Tapi itulah kejadiannya. Sejak daripada tu kampung tu dan kampung sebelah heboh diganggu dengan makhluk tu. Dan katanya makhluk tu mengganggu sampai sekarang. Jadi mengikut kata abang kering tekak lah. Jadi mengikut kata Iskandar, memang tempat diorang lepak tu dah tak jadi diorang lepak lagi dah. Sebab setiap kali lepak, muncul. Kalau diorang lepak dekat sempang lain, tengah-tengah lepak, muncul lagi. Memang benda tu sengaja nak mendengki. Tak tahulah datang dari mana. Tapi heboh juga. Dikatakan mungkin berasal daripada yang mayat dah dilangkah dengan kucing hitam tadi. Tapi abang pun tak boleh nak cakap sebabnya takut jatuh fitnah pula kan. Jadi itulah yang diceritakan oleh Iskandar. Dan Iskandar offer diri dekat abang, bang jom datang keluar. Saya akan tunjukkan. Malam-malam nanti akan muncul lah gula-gula tu, abang boleh tengok. Sampai sekarang bang masih lagi ada. Tak tahulah bila dia nak hilang. Jadi itulah pengajaran dia adalah kita kena tahu benda tu bukan roh. Benda tu adalah syaitan ataupun jin yang mengambil kesempatan untuk menjadikan kita lebih takut dengan hantu berbanding takut dengan Allah Ta'ala kan? Jadi itulah ketiga-tiga cerita yang abang nak sampaikan pada hari ini. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang dah harap sangat-sangat kalau cerita-cerita ini ada iktibar yang kita boleh dapat sebaliknya. Jadi abang pun dah kering tekak. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.